Nama dia At-Tazkirah Bil Qurtubi. Kitab ni satu daripada kitab Rajakan. Maknanya kitab yang dia kira ada ada mutu, kitab yang bermutu. Dikarang oleh seorang ulama terkenal, Allamah Qurtubi. Dia mati tahun 971 Hijrah. Lelah ni 1403. Jadi dia mati tahun 900 hari tu lagi. Jadi kira-kiranya 800 tahun lah umur dia, lebih kurangnya. Lebih kurang 800 atau 700 tahun dulu lagi. Benda yang nak sebut sini ya, iaitu perkara-perkara yang boleh melembutkan hati kita ingat ke akhirat, khususnya masalah hak ehwal kubur dan hak ehwal mati. Bagi kita orang Islam yang kita yakin 100%, kita menjadi etika kita bahawa kita akan hidup balik. Lepas pada kita mati akan datang ni, kita akan hidup balik. Dan lepas pada hidup balik ni kita akan berdepan dengan perkara hak semati. Perkara hak lelah ni perkara tak semati lagi ni. Akhirat kelak perkara semati, syurga, neraka, dosa, pahala, ta'am, maksiat ni barang semati hidup kita ni. Dan barang tak boleh cuba balik dah. Oleh kerana etika kita begitu, maka menjadi kewajipan kita kena ambil tahu selalu dah ni. Bila takut benda tu mari, pas kita tak ambil tahu, jadi terkejut lah kita ni. Dia terkejut jadi bangun. Sedangkan benda ni benda tidak rasa kena bangun. Nanti dia duduk. Jadi boleh yang demikian, kita akhir-akhir zaman ni boleh kata kurang benar orang mengaji dan orang ambil tahu sahabat ni. Bahawa saya mustahab kita kena ambil tahu, dan betulnya kita ni khusus wayak habat. Dia tidak wayak dah hak semayang, dia tidak wayak hak nikah kahwin berapa. Dia wayak perkara-perkara yang boleh melembut hati kita mengenai dengan perkara akhirat. Mula-mula tak ada sebutnya hamati. Baru zikril maut wa fadlih wal isti'dad lahu. Bab yang pertamanya bab mengenai dengan ingat pada mati, kelebihan ingat pada mati, dan kesiap-kesiapan yang perlu dibuat untuk mati. Belum ada bab ni, ada bab-bab. Ada 2-3 dah bab lepas ni dia buat sini ya. Tapi dengan sebab hamba dah baca dah bab-bab 3 ni, dia tak merasa tak payah baca lah tu, kerana kita sini rajin masalah boleh ke tak boleh kita nak mati, kita baca dah dalam hadis Riyadhus Shalihin. Masalah boleh ke tak boleh kita minta doa supaya Allah Ta'ala mati kita banyak, tu pun baca dah. Contohnya ada satu kisah yang menarik di sini dalam bab padah tu, boleh mati ke lah. Ceritanya Malikul Maut pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim untuk nak ambil nyawa dia. Nabi Ibrahim ni Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim Khalilah. Pakat Nabi Ibrahim ni Khalil. Dia tiap-tiap orang Nabi tu ada pakat sekhuh Allah Ta'ala beri. Macam Nabi kita Al-Mustafa, macam Nabi Musa Kalimullah, orang yang kecil secara langsung dengan dia. Nabi Isa dipanggil Ruhullah, Ruh Tuhan. Nabi Ibrahim ni Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim Khalilah. Allah Ta'ala lantik Ibrahim sebagai Khalil. Khalil ni makna kalau kita bermakna enggak orang dalam. Orang dalam yang kita bersayang dengan dia, hingga siapa tak ada ruang dalam hati kita ni, kosong ingat dia. Itu makna Khalil. Jadi Ibrahim ni punya rapat dengan Tuhannya. Tuhan lantik dia ni sebagai Khalil dia. Baik. Satu hari dekat dia nak mati, Malikul Maut nak ambil nyawa dia. Bila ambil nyawa dia, faqala Ibrahim, ya Malikul Maut, ya Malikul Maut, ya Malikul Maut, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalili. Kata dia, boleh fikir masuk akal kau, kata dia seorang saing kau nak ambil nyawa saing dia sendiri. Jadi Ibrahim ni kejut, dia tengok Malikul Maut nak ambil nyawa dia. Tak masa apa Tuhan nak ambil nyawa aku ni. Kalau Tuhan ni saya dapat menang dengan aku, dan aku ni dapat menang dengan dia.
nak sabar tadi Tuhan ambil nyawa aku. Hal ra'aita khalilan yaqbid ruh khalili. Nak sabar seorang kawan rapat nak mati saya dia sendiri. Ya saya dia tak apa nak kawannya dia. Kata Nabi Ibrahim, kau Malikul Maut. Malikul Maut tak ada orang nak buat. Nak ambil nyawa, tak ada hati juga. Ay, rapat nah dia ni ya Tuhan. Fa'araja Malakul Maut alaihi salam ila Rabbi. Maka Malikul Maut naik semula menghadap Tuhan. Faqala qul lahu. Maka Malikul Maut tu ya Tuhanku, aku tak jadi ambil nyawa Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kata lagu tu kat aku, saya tak boleh sabar aku nak ambil nyawa umur saya apa. Jawab Tuhan ke Malikul Maut, qul lahu. Dia semula riwayat ke dia. Dia riwayat ke dia, harra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalili. Riwayat ke dia kata dia, hey, nak sabar kau saya tak sejuk dengan saya. Aku sikit tu balik. Kalau tadi mu fikir tak nak sabar saya nak mati saya, kita tanya dia balik, kerana mu lagi tak mati, mu tak boleh jumpa dengan aku. Hidup main kena keluar gitu je lah. Jadi bila nak jumpa dengan aku, kena mati dulu baru boleh jumpa. Jadi ada pertanyaan dia, adakah nak sabar seorang saya tak sejumpa dengan saya? Baik mau tunggu lagi jumpa dengan Ibrahim. Dari jumpa Ibrahim dia raya. Dia tanya, yang engkau tak si mati, dia tak si jumpa dengan saya. Faqala iqbid ruhi as-sa'ah. Kata dia, kalau kita sedar, ambil nyawa aku. Lalu, tak apa. Aku siap dia untuk mati. Kerana mati-mati ni artinya bisrun yusilul habib ilal habib. Mati-mati ni titinya untuk orang balik ni, jumpa orang balik sana. Titinya. Kita duduk sebelah sini, ibarat itu ada sebelah sana. Penuh rumah. Belah mana nak jumpa kalau tidak ada pihak? Mati ni merupakan titinya. Supaya kita bersaing dengan Tuhan dalam ni, dia sebut nama dia, dia sembah dia, dia sujud dia, rela pasal, rela berokih dia. Bila lah dia nak jumpa dengan dia kalau tidak mati dulu? Jadi mati-mati ni merupakan satu idaman bagi orang mukmin. Ya, kita mesti jangan care hati kita daripada ingat pada mati. Itulah satu cerita yang apa namanya kita perlu terikir. Kemudian ni ada sebut bab mengenai dengan ingat mati dan kelebihan ingat mati, juga kesiapan yang perlu dibuat untuk mati. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadhihi al-ladhat, yani al-maut. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات. قلنا يا رسول الله وما هذه اللذات؟ قال الموت. Pentingnya Nabi pesan kepada kita orang Islam supaya membanyakkan ingat perkara yang menghancur lebukan kelazatan itu. Hidup kita manusia di muka dunia ni hakikatnya sedap laku. Orang kaya sedap cara kaya. Orang miskin sedap cara miskin. Orang miskin sedap cara miskin. Kita tidur malam belakang dengan betina kita miskin. Tak apa sedap hidup. Lalinya tak ada orang nak mati. Orang tu baik mati lah. Kalau hidup sakit setahun ni baik mati lah. Kalau betul lah kita mari satu orang nak cek tak kita beri. Bagi dia ni. Kenapa yang nak cek tak aku buat apa? Sana kata nak mati. Alah kita ni. Bagi dia ni. Kalau tak ada orang yang nak mati, miskin, nak hidup cara miskin. Orang kaya, lebih lagi hidup cara kaya. Dan orang kaya teruk juga hidup dia. Jadi yang pentingnya, tiap-tiap seorang manusia merasa lazat kehidupan kita ni. Wallahualam sekalipun. Bila sebab kita merasa lazat kehidupan kita ni, maka boleh dikatakan jarang orang ingat mati. Kalau bagi kita mati ni tak boleh makan. Dia mati tak boleh makan lah aku. Dia mati tak boleh beli lah aku. Dia mati tak boleh bini lah aku. Dia mati tak boleh bisik terbaru lah aku. Jadi bagi kita makan, minum, berjalan ke bandar ni merupakan kelazatan hidup. Bila barang ni merupakan lazat, siapa dia tak silap lazat? Semua orang nak kelazat. Bila nak kelazat, maka dia sendiri tak silap mati. Kalau mati-mati ni memutuskan kelazatan ni.
Kata dia itu. Nabi kata, selagi dalam kepalamu dia ingat hidup lazat, sedap, sampai bila pun tak mati. Bila mu tak mati, dengan sendiri mu tidak akan buat kesiapan untuk mati. Sebab kalau mati, dia sama ada benda, ataupun mu tak mati pun mati lagi juga. Jadi bila mati, dia lagi juga, maka mahu tak mahu buat kena buat kesiapan untuk dia. Kesiapan untuk datangnya Tuhan nanti, kesiapan untuk datangnya akhirat, dengan tu hari akhirat pula, kesiapan untuk datang Nabi Muhammad daripada masyarakat. Semua ni kesiapan. Dan kesiapan ni manusia tidak akan buat. Kecuali manusia bertagar benar untuk nak mati. Tapi selagi mulut hidup ni sedap cari kritis, sedap tidur, sedap makan gaji, sedap tidur, sedap makan, sampai bila kamu tidak akan buat kesiapan untuk mati. Oleh demikian Nabi kata, aku nak percaya kamu kena ingat mati ni banyak sikit. Karena mati ni boleh meruntuh habis segala kelazatan yang mudah idai-idai selama ni. Satu, itu hadis yang menunjukkan bahawa Nabi pesan pada umat dia supaya ingat mati ni biar banyak sikit, supaya kesiapan yang kita buat untuk dia tu kemas banyak. So ada yang keduanya, Abdullah bin Umar sebut, kuntu jalisan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk sekali dengan Nabi. Ada rajulun min al-Ansar. Betulnya satu hari mari orang ni orang Madinah. Assalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mari jumpa dengan Nabi, beri salam. Sudah beri salam, dia tanya Nabi, dia kata, ayyul mu'minina afdal, ayyul mu'minina afdal ya Rasulullah, dalam ramai-ramai pokok kita orang mukmin belakang ni, orang mana kok jauh sekali. Kita ni orang mukmin jauh daripada api itu, tetapi takkan kita ni seperingkat belakang setarah belakang. Tentu ada peringkat-peringkat dan tak tingkat-tingkatan dia. Dalam ramai-ramai ni hok mana hok jauh sekali. Nabi jawab, qala ahsanuhum khuluqah. Dalam ramai-ramai ni kalau kira nak molek sekali, ialah hok perangai hok molek sekali. Siapa dia yang perangai molek, orang itulah orang yang peringkat dia derajat tinggi di satu hal. Dan Nabi sebut pada hadis lain, wa ana ahsanukum akhlaqa. Dalam ramai-ramai ni hok akhlak molek sekali, aku. Dan seluruh orang mukmin hok baik sekali ialah orang yang perangai molek. Baik, dalam banyak-banyak orang yang perangai molek ni, aku Nabi kata. Ni anak bini aku jauh. Dengan sahabat aku dengan sahabat anak aku jauh. Dengan musuh aku jauh. Tu nak tahu secara mana jauh Nabi, kena mengaji siratul Nabi. Orang panggil tikah tidak tanda hidup Nabi. Apa tak sirah orang panggil, bukan tarikh, tak sirah. So dari segi afdal, orang yang molek nak afdal sekali. Baik, fa'ayyul mu'minin asyas. Dalam ramai-ramai orang pula, dari sediknya, kau mana sedikit? Tadi pukul apa. Dari segi sedikit berapa yang pula, dalam ramai-ramai kita ni, kau mana sedikit sekali. Qala aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika al-akyas. Nabi kata kalau si orang nak sedikit kan, maka tidak ada orang mukmin yang paling cerdik kecuali orang yang ingat mati banyak dan buat siapkan untuk mati ni banyak. Tapi orang yang ingat mati seberapa banyak yang boleh dan buat siapkan untuk lepas pada mati punya siapkan yang banyak sekali. Itu cerdik bodoh je. Tidak banyak tu dengan hukum kita dah. Hukum kita cerdik bodoh ni jauh dia. Kau tak besok. Duk daripada bawah anak amor ni tak lagi lekat besok. Rasa dulu. Kau tu duit satu. Ada berapa kredit pula. Ada aggregate atau berapa dia panggil. Oli. Ukur kan cerdik bodoh bagi kita. Kita hidup layak. Kau nampak di mata je. Kau jauh pada mata kita nampak. Kau tahu kubur kepada mahsyar. Kau syurga neraka. Kau tak nampak. Bagi kita orang tak nampak gopi. Dia nampak gua ni. Maka hukum yang cerdik sekali ni lah. Dan kalau besok pas sama. Kalau buat kereta sekali tak ada accident. Waktu curi kita. Tapi ukur yang dibawa oleh Islam melalui Nabi kita Muhammad SAW ialah orang yang paling cerdik, orang yang banyak ingat mati. Dudukkan dia tu mati dengan sendiri dia dalam kepala kita ni mati jadi mana? Jadinya
kita ni jadi juru. Kata itu duduk. Tidak kata bila mati-mati, tak boleh ada seorang lelik, tak boleh sesuatu, tak tutan. Tidak. Itu style orang Melayu. Bukan style orang Islam dah. Kita ni kalau mati-mati, ialah kejar aku. Berapa tahun dekat tangguh, duduk tak boleh duduk surah, beli ke surah. Bagi kita ni, hak lagu tu ni, hak lagu ni, tanda kita siap tak cukup. Tak kena. Siap ni cara orang Melayu, cara Hindu sikit. Anyway, boleh ikut lah. Kita orang Islam, bila mati, itu lepas kita semua, timbus jeli, beringat. Beringat lah kerja buat kita. Kita niaga, beringat. Kita belajar tanah, beringat. Kita mengajar, beringat. Kita jadi lelaki orang, beringat. Kita jadi raja orang, beringat. Kita jadi tok guru orang, beringat. Bila takut jadi kerja buat kita ni. Tak panggil nego kita, tak tanah kita, bukan gaji kita, berapa kita ni. Bila takut tak jadi kebekalan akhirat kita. Kerana bekal-bekal akhirat ni bukan tu betul-betul yasin tu berarti ke dah. Baca yasin tu bekal, nanti tu bekal, nego kita tu bekal. Kalau nego-nego ni yusyarul umana. Apa dia? Yusyarul umana ma'as safaratil kiram al-barah. Betul lebih kuat. Nabi kata yusyarul tajirul aminu ma'as safaratil kiram al-barah. Akhirat ni orang nego yang penuh amanah akan diletak bersama dengan malaikat yang baik-baik. At-tajirul amin ma'as safaratil kiram al-barar. Orang nego yang amanah. Dia beli, dia suka, dia menimba, dia bayar, dia jual, semua amanah jaga. Akhirat kita akan diletak dengan malaikat yang baik-baik. Artinya, nego kita pun boleh buat bekal juga. Sebab kita nanti bila sebab yakin juga. Nego kita subuh buat nego, berapa lagi nego sebut, sebab kita kata, kita tanya lah. Nak wayaknya Islam mengajar kita supaya kita yang mati. Bukan tujuan nak jadi negatif atau pasif kata sekarang, tidak. Tetapi nak suruh jadi kita ni buat kerja dengan betul. Inna Allah yuhibbu idha arada. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah Ta'ala nak bila satu orang tu buat kerja sekarang, buat kerja dengan cermat. Allah Ta'ala nak al-mu'min al-qawi خير من المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Orang mukmin yang gagah lebih dikasihi dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang letih. Mukmin yang letih saya tak suka. Tuhan suka orang mukmin yang gagah. Tujuan gapo gagah bila satu tujuan gapo kita nak elok gagah ni. Bila satu Tuhan setuju lah. Kalau tidak tujuan untuk kita. Kita boleh bila kita buat kerja rezeki kita pun tak payah nikah lah orang. Dia kita boleh tangga orang lain pula. Mak kita, cik kita, jiran kita, sahabat anak kita, mudah jumpa kita. Tapi tiga weh, ada kita lebih ke kawan ni. Dah mana orang nak jumpa kita kalau kita tidak buat kerja? Nak buat kerja mana kalau tubuh kita sakit semua? Jadi mana? Jadi Allah Ta'ala nak tubuh orang ni gagah. Dia lebih suka orang mukmin yang gagah daripada orang mukmin yang letih. Bila kita ni gagah, kita boleh buat kerja, tanggung, lapar anak bini kita dua setengah, tak payah bergantung dengan orang. Dan harta kita yang lebih, kita boleh tolong orang lain. Saing kita jumpa tengah malam, tengah hari berapa tu. Sebenarnya kita pergi timah, berah, ketah, ikan, lauk, pauk, berapa boleh kita beri kat orang, pas tubuh kita gagah. Jadi bila kita gagah, kita boleh buat kerja, dan kita buat kerja. Semasa kita ingat buat kerja, dalam kepala kita ingat mati, maka dia kasi kerja buat kita comel tak tu. Dia jabat jaga taingnya cukup dia kita nanai pun tak ipik batah orang tak pun. Tapi bila ni banyak buat kerja jual beli pun tidak nak menipu, menendai pun cukup, beri kat orang pun cukup. Tidak nak kata hari beli kita timbang molek, hari jual kita penggih nak jual diri kat orang tu kita cermat ni diri ambo ni isi molek, kita nak tu isi molek diri ambo ni isi kira, kita nak tu isi kira. Kenapa? Kalau kita kira jual aku ni pun dia boleh buat bekal juga untuk akhirat. Kenapa? Kerana tanah kita ni mati. Ada seumur buah mati, buah kubur, buah lehat, ada semua. Ini tujuan dia. Tidaklah kata tujuan mati rumah kita duduk gunung lepas salih sampai mati siapa lah kalau piti mariana. Ada? Tidak begitu cara Islam. So, At-Tirmidzi an Shaddad ibn Aus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man dana nafsahu وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Hadis lain lagi dibawa dikeluar oleh Tirmizi,
agak-agak tu juga, tapi ada tambahan sikit. Nabi kata al-kayyis man dar nafsah. Orang cerdik ni ialah orang yang sanggup buat hamba ke diri dia. Dia tu sanggup buat hamba akan diri dia. Diri dia tu jadi hamba dia. Tidak dia ni jadi hamba bagi diri dia, bukan diri jadi hamba dia. Dia kata kira tak? Dia ni buat koli pada setan. Setan jadi koli dia. Bila setan hak jahat tu kita boleh lepis tekuk dia daripada jadi koli kita lah. Senang kita hidup ni. Kita hidup kampung yang takut, yang susah ni buat kita tidak boleh menguasai hak berdebek kampung. Misalnya, kalau kampung kita ada hak berdebek, boleh curi, boleh ngepek, boleh buat kena, kita tak boleh kuasai dia. Susahlah kita. Tapi kalau kita tu boleh kuasai dia tu jadi budak kita, bawa tunjuk kita, senang selalu lah. Ambil setan yang selabut ni, kita anak dia. Bila kita ni anak dia buat kuda kita lah. Dia milik kita. Bila kita boleh milik dia, kita boleh cukup dia, boleh lihat dia nak jadi kita dia nak betul kita Jadi buat apa dia? Ini tanda kita cuti. Orang cuti, ialah orang boleh dia setan. Boleh buat lanjut nafsu dia. Wa'amila lima ba'dal maut. Serentak dengan itu, dia boleh buat kerja dengan senang untuk kesiapan dia lepas pada mati. Yang mikir lepas pada aku mati ni gapo kok jadi kebekalan aku. Kita mikir gapo bekalan aku lepas pada mati, kita boleh buat kerja. Kita buat gapo, nak derma, nak mengajar, nak mengaji, nak jemaah, nak tahajud, nak sedekah, nak gapo, kita boleh buat gapo. Saya tidak lagi. Kalau saya lagi nak tahajud, lah sekarang bawa pukul 3 baru itu jangan-jangan pukul 5 habis. Dia orang panggil orang yang nafsu lenyap dia. Kita tak lenyap nafsu. Tapi bila kita jaga pukul 3, saya kata pukul 3 itu. Allah pukul 3 baru. Pukul 3 dah suruh habis. Nabi Muhammad baru pukul 1 habis. Kita ingat kita tak kita bangun. Walaupun 30 mana ya. Itu arti kita lenyap syaitan. Ketika tu gapo amalan yang kita buat untuk lepas pada mati, kita boleh buat laku. Juga syaitan lebih mudah kita dah ikut sekolah kita. Ini tanda wajudi Nabi kata. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawa. Tapi orang yang letih, orang lemah, orang tak bermain, orang bodoh, orang tidak kuat jiwa dia, orang letih, orang lemah, dah ada orang. Man atba'a nafsahu hawa. Ialah orang yang biar diri dia ni menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu nak gapo, hawa nafsu setuju apa dia tu belakang. Tak kira bayan tak baik, bayan rugi di dunia akhirat itu juga bahawa nafsu nak. Orang lagu dikira orang ajiz, orang lemah, orang yang tidak bersemangat, dan orang yang tidak ada pendirian kata Allah sekalian. Watanamna Allah al-amal. Bila dia turut nafsu tu, anda-anda dia tinggi. Anda akhirat kelabak, syurga aku orang Islam, kamu tak tak. Jadi kita duk handir hata-hata kita orang Melayu Islam ni kan. Tak meredam tak apa lah sebab kita orang Islam. Angin tak nak ke syurga. Tapi dia tu nafsu pula. Ni Nabi kata orang lemah. Orang lemah, orang letih, orang tak boleh kontrol diri dia sendiri. Orang paling penuh di luar orang pun. Mungkin kira untuk malam ni cukup dah setengah tu Boleh buat tu. Boleh buat. ملكنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة. فإن كان في حال ضيق ومحنة وذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا يدوم والموت أصعب منه. أو في حال نعمة وسعة وذكر الموت يمنعه من الاغترار بها والسكون إليها بقطعه عنها. Minggu lepas kita baca mulai dengan hak ihwan mati. Dan boleh jadi amat tidak sebut hari itu bahawa
kita manusia ni, kalau kita misal super kereta kat, maka kereta ni walau belah mana jenis laju sekalipun, siapa ke 5 speed, 5 gear dia pun, dia kena buat juga brake, dan dia kena buat juga gear untuk menahan kereta daripada laju tak terpasang kan. Kereta walau belah mana laju sekalipun apa sebut, dia kena ada brake untuk menahan dia daripada terjun lubang, ataupun sekurang-kurangnya gear untuk melemahkan sikit kelancaran dia tu daripada dia takut melanggar benar. Begitu juga manusia. Allah Ta'ala minta kita hidup di muka dunia, dan dia minta kita cari harta, minta kita cari pakak, minta cari gapo, maka kena ada juga break cara dia, kena ada juga biar cara dia, supaya kita ni tidak sangat orang panggil cari harta siapa kau kuikat moong, cari pakak siapa kau kuikat kita, litah orang lain, litah lakuh kawan-kawan kita untuk nak boleh kita ni. Baik, gapo dia benda break, dan gapo dia benda biar untuk nak menyekat manusia daripada melacak begitu derah hingga siapa lando halal haram sunat makruh lando habiliti ni. Gapo dia benda break ataupun biar yang menyekat manusia daripada terus masuk dalam lubang haram dan lubang makruh ni ialah banyak. Satu daripadanya ialah ingat kepada mati. Ingat pada mati, sebagaimana kita sebut hadis-hadis minggu lepas, kita dengar pengajian minggu lepas. Ada yang menyebabkan bahawa bila kita tak teringat pada mati, maka kita duduk teringat ke apa dia? Duduk teringat ke sedap. Sedap hidup. Hidup dia sedap sematinya. Sebab tu kalau sakit-sakit enggak susah selalu kita. Kerana hidup dia sedap. Sedap buah, sedap nyawa, sedap tidur, sedap jalan, sedap gapo-gapo. Dia tak ada orang yang tak sedap ni. Orang miskin sedap cara miskin dia, orang kaya sedap cara kaya dia. Jadi bila kita ingat pada mati, dan mati-mati ni sejenis benda yang meruntuh rata, habis perut peranda, habis segala sedap tadi, maka kita boleh mikir. Kita boleh mikir, tidak kita orang yang melajak sangat. Nak harta banyak siapa kau tono hak haram tu, nak pada pakak tinggi siapa kau pikat-pikat lakuh, bawa orang ambil balik-balik sepatu orang lain naik pakak kita kerja dia boleh kita. Ini semua ni benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni insaf hasil daripada mati. Baik, malam ni pula kata dia mungkin erti kata dia bahawa ingat mati ni membawa orang ni merasa gerung dengan hidup di dunia ni. Yurisu istish'ar al-inzi'aj an hadhihi ad-dar al-faniyah, membuat orang ni naik berasa terkejut untuk nak hidup di negeri yang fana ni. Hasil daripada tu, maka ada ruang, ada masa dalam hidup kita ni untuk tawajuh ila dalam akhirat, untuk kita beradab ke akhirat. Maksudnya mung ni manusia dengan sebab mung nak jalan jauh lagi, bukan nak sekat dunia tu, bukan nak jalan tu sampai ke akhirat nah. Maka biarlah ada masa dalam hidupmu ni untuk ingat ke akhirat kamu. Manusia yang tidak ingat pada mati, maka manusia ni boleh sipu dah lesah. Kita yakin dah bahawa masa dia 24 jam tak ada periang untuk ingat ke akhirat. Dia ingat ke dunia 24 jam. Maka supaya manusia rasa gau gila macam ni, ingat ke dunia saja tak ingat ada ke akhirat ni, kita mesti rakyat ke dia cerita mati, cerita pelan kabut mati, cerita hawa mati, cerita susah payah mati, dan cerita mabuk pening orang dekat nak mati. Supaya dalam 24 jam ni kau tak boleh pergi banyak mana ke akhirat pun, sekurang-kurangnya seminit, 2 minit, sejam, 2 jam dia boleh ingat kepada akhirat. Jadi dengan cara lagu tu dia boleh terselamat daripada bahaya hidup di dunia ya fana ni. Itu kata dia. So yang kedua dia pula kata dia manusia ni, dari segi logiknya, dari segi pemikirannya, senantiasa hidup dengan keadaan dua. Manusia walaupun mana pun senantiasa hidup dia ni berdepan dengan dua perkara. Iaitu apa dia? Senang susah. Senang susah, luah sepi, suka duka, apa nak panggil, suka duka, kriak suka, tangis suka, tak lagi tu. Ada orang ni senang, ada masa kita senang, ada masa kita susah.
Ada yang senang, ada masa kita senang, ada masa kita susah. Ada masa kita sakit, ada masa segar. Ada masa kita mana, ada masa kita tak ada. Ada masa kita sehat, ada masa kita letih. Jadi dia ni, tak ada orang yang atas muka dunia ni hidup semabuk belaka, tak ada. Mesti betulnya dua perkara. Baik. Sekiranya kita ni duduk dalam keadaan susah, dalam keadaan serabut, dalam keadaan gelisah sokmo-sokmo, maka ingat pada mati ni boleh memudahkan kitanya sekurang-kurangnya setahun. Kalau kita duduklah susah sokmo, gelisah sokmo, maka bila kita ingat mati, maka ingat mati ni satu ubat yang besar untuk mengingatkan bedah kita ada susah sokmo. Kerana apa? Kerana bila kita ingat mati, maka artinya kita mikir dengan sendirinya, susah berapa tahu, duk mikir apa tahu, manusia ni semua ni mati belaka. Bila mati belaka, artinya susah yang ada pada aku tidak lama. Tidak bertanyanya, oh ya, aku akan mati, oh ya, boleh mati. Bila aku ni masa jenis mati, maka susah belah mana, gelisah belah mana tu tidak lama, aku. Kenapa? Bila aku mati, besar masalah susah ni. Jadi sekurang-kurangnya jiwa kita tu ada boleh menyawa sikit, boleh beruang sikit. Kalau kita nak main tak ingat, kalau kita ingat mati, maka kita nak masuk Allah bila lah nak habis susah aku. Bila lah nak senang aku. Bila lah nak berapa, nak ilan, beban dekat kepala. Jadi susah dah sekali pah, mari kita ingat bahawa susah nak berpanjangnya, kau lagi teruk hidup kita. Maka jiwa kita hidup 24 jam jadi susah. Tapi bila kita ingat pada mati, maka orang panggil apa dia? Orang panggil mana? Hibur sikit hati kita. Hati kita terhibur sikit kerana kita fikir bahawa susah tidak ada berpanjangnya. Susah setahun tidak ada berpanjangnya bila kita mati ni. So, yang keduanya boleh jadi kita fikir wal mautu as'abu minhu. Bila kita berasa bahawa kita ni berasa mati, kita kata, oh, bila aku ni mati, dan mati ni lebih teruk daripada hak ni, maka hak susah lama ni boleh jadi reaknya sikit. Kerana berat-berat susah setahun ni, berat-berat gelisah setahun ni pun, kalau banding dengan mati ni, teruk lagi. Mati ni teruk lagi, kerana ada hadis betul ni akan beritahu pada kita bagaimana teruk. Jadi Rasulullah manusia ni menghadapi mati. Bila manusia ni menghadapi mati, maka mati itu lebih teruk lagi daripada gelisah adalah. Ni susah-susah aku pun boleh makan juga. Susah-susah aku boleh nyawa juga. Susah-susah aku ni ada syai juga. Tapi bila dia aku mati teruk, benar, lebih teruk lagi pada hak dia. Maka dengan sendiri jiwa kita berasa ayatnya sekejap. Jiwa kita berasa lega sekejap. Kalau susah yang ada pada sekalian, yang ada hari ini, kalau balik dengan mati, hak aku nak depan ni, teruk lagi mati. Maka kita berasa ayatnya sikit. Dan ini merupakan ubat yang paling besar bagi mengubati jiwa kita, yang sedang menghadapi bisa dan sedang menghadapi pusing. Tapi kalau kita tidak mati, ataupun kita merasa mati mujur bagi kita, kalau kita fikir mati cabut nyawa kat senang lalu aku tegur kita lagi kan. Kalau kita fikir lagu tu tak kena lah, kita rasa baik matilah pada hidup, baik matilah pada hidup tu bodoh kita tidak reti mati tu berapa benda. Tapi Nabi Muhammad ayat sikit lagi bahawa mati lebih teruk daripada kita kena radak 1000 kali radak. Kalau orang radak buruk puluh, kita radak dengan muncul lembing, radak dengan muncul selagi, maka mati lebih teruk daripada kena radak. Jadi susah kita setahun ini baik 1000 kali baik daripada kita bertanya mati. Jadi tinggal juga kita ni. Itu kalau kita duduklah susah, maka ingat pada mati ini merupakan hiburan besar bagi kita. Karena mati lebih teruk lagi daripada susah. Baik. Au fi hal ni'matin was'ah. Ataupun kita ni kebetulan hidup dalam senang. Tubuh tak rada sakit, pipi tak rada tak ada, makan tak rada seruh. Perut kita tak rada seruh perut. Kain pakai ada banyak lebih. Oh, sabak anak beli anak cucu sehat-sehat berapa rumah tangga besar senang aku. Kalau kita rasa jenis ni, fazikrul mauti yamna'uhu min al-firari biha. Maka orang lagu ni bila dia ingat pada mati, maka ingat pada mati ni boleh menyekat dia daripada terus-menerus tertipunya dunia. Orang yang nak pakai apa boleh berlaku, nak pakai apa boleh berlaku, nak beli apa fikir tak kurang berlaku, nak mana boleh pergi berlaku. Orang lagu ni tak kena bayar, terperakat dalam mua hidup. Bila dia tak ada benda hak sakut, dia mu. Bila dia mu, dia terlupa pada Allah Ta'ala. Tak ingat pada sopan dia. Kenapa? Orang ingat pada sopan dia, ingat pada syurga neraka ni, orang hak sakut.
Bila dia teru, licin, jalan berapa nak seribu, orang panggil sekali panggil 1000 nyaw, nak berapa boleh berlaku. Lepas tujuan berapa ni? Takut kau laku. Tujuan berapa nak kau serga. Serga ni, nak senang. Dah aku senang dah. Nak kau laku ni, takut kau laku. Takut kau berapa aku amal berlaku daripada segala takut tak. Sakit tak mari dekat dengan aku. Miskin tak mari dekat dengan aku. Lapar tak mari dekat dengan aku. Polis tak mari dekat dengan aku. Munggu aku begini. Maka dia sebab lagu tu lama kelama orang ni duduk terjeruk dalam guri macam ni. Menyebabkan kita dia langsung telefon daripada akhirat. Bila terlupa ke akhirat tak ingat pada dunia. Boleh penyakit hari ni. Sebuah misal tak lagi jumpa pisang lah. Walaupun duduk dalam pelakar orang pun dia dapat pisang juga. Tu. Mungkin tak lagi kena jumpa sekali abu. Tak lagi kena tapak sekali abu. Nampak pisang sebutin dalam pelakar pun dia tu. Akhir sekali jatuh muka pelakar dia. Dia baru gaduh. Jadi kesimpulannya, ingat pada mati berguna untuk manusia. Sama ada manusia miskin, sama ada manusia kaya. Sama ada manusia susah, sama ada manusia senang, berguna kedua. Bagi manusia susah, maka bila dia ingat kepada mati, maka dia berasa ingat sekejap. Kerana susah-susah setahun ni, kalau balik dengan mati, terus lagi mati. Maka dia berasa menuju, Alhamdulillah, aku susah setahun ni, tidaklah susah mati. Kepada orang yang senang, ingat mati juga, berpedah pada dia. Kerana bila kita senang, maka boleh jadi kita terperangkap dengan kesenangan kita yang menyebab kita lalai ke akhiratnya pada Allah. Tapi bila ingat mati, maka tertegak kita boleh jadi kita mikir kesenangan yang ada pada hari ini betul ke ni, senang sampai ke akhirat. Lapar apa ni kenyang, hak perut aku kenyang semua ni, adakah aku ni kenyang sampai ke akhirat. Kita hidup kaya, hidup siapa lagi muda pakai kaya semua, adakah kaya pakai aku ni penuh semua sampai ke akhirat. Itu dia. Bila kita mikir begitu, maka kita tidak terperangkap. Kalau boleh jadi perut kita ni kenyang sekat dunia aja, akhirat kat lapar kepong. Kalau rezeki kita rezeki haram. Boleh jadi kita senang kita sekat dunia aja, akhirat kita keluar kabut benar. Kalau kesenangan kita berpunca daripada sumber rezeki haram. Itu dia duduk. Maka dengan cara lagu tu kita boleh semula kedudukan hidup kita di muka dunia. وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا للموت لذلك. Kata dia, semua manusia di seluruh dunia ini mengaku bahawa mati ni tidak mempunyai umur tertentu. Tidaklah kata mati ni tak mari di sini pada umur 50. Tak. Umur 50 pun dia mari, 40 pun dia mari, 80 pun baru dia mari, umur 2 bulan 2 hari pun dia mati, dah tak beranak lagi pula turut pun dia mati juga. Mati ni memang tidak ada tarikh dan tidak ada umur yang tertentu. Ini semua tahu berlaku. Tujuan apa? Tujuannya liyakunal mar'u ala uhbatin min dalik, supaya tiap-tiap manusia ni selama-lamanya bersiap siaga kata budak-budak untuk menghadapi mati. Kita orang muda jangan tutup pada mati. Kerana mati ni tidak mesti orang tua je. Orang tua lah baru mati. Orang muda lah nak mati. Jadi dia ni. Jadi bila mati tak kenal umur ke. Muda pun mati, tua pun mati, dah perut pun mati, budak kecil pun dia mati. Maka dihayatnya manusia di muka dunia ni selama-lamanya setiap masa setiap ketika bersiap sedia selama-lamanya untuk menghadapi bekalan mati. Itu dia duduk. Wa kana Yazid Ar-Raqashi. Sekarang dia bawa cerita seorang alim. Nama dia Yazid Ar-Raqashi. Yaqulu li nafsihi, "Waihaka ya Yazid, man za yusalli 'anka ba'da al-maut? Man za yasumu 'anka ba'da al-maut? Man za yataradda 'anka rabbaka al-maut?" Yazid Ar-Raqashi dia keceknya diri dia sendiri. Dia syarah ke diri dia sendiri. Syarah ke orang itu dia syarah. Kadang-kadang kita dia syarah ke orang ni, kita sendiri terlupa. Apa ke orang nasihat kita sendiri terlupa. Baik, Yazid ni dia buat satu sistem. Iaitu orang panggil, betul diri sendiri. Self-corrective. Kata dia, "Hey Yazid." Dia kata dia nama Yazid. Dia kata, "Hey Yazid, cuba ayat kat aku, siapa dia nak tolong semayang kamu, nak tolong semayang kamu lepas pada mu mati." Bukan semayang mayat, tak semayang hari-hari. Lala ni mu hidup membeli saya. Baik lepas pada mu mati, kok mu ni siapa dia nak tolong semayang kamu hari-hari. Cuba mu ayat aku, cuba mu fikir saya, "Hey Yazid, bila mu mati, siapa dia agak kok nak tolong semayang kamu hari-hari." Dia tanya lagu ni apa? Dia tanya lagu ni nak suruh kita cermat, nak suruh dia cermat dengan semayang hari-hari.
Kadang-kadang bila kita ni gabung kan, main lebih kurang, baca lebih kurang, khusyuk lebih kurang, berapa lebih kurang, kalau kita yakin lama lagi mati. Kita mana tahu kita ni tak mati betul ni. Kita ni tengok anak nyamuk, dia pun kecek ipul-ipul, dia kapuk, dia tengok dengar molek ni. Mana tahu, entah pada ni boleh jadi ada ramai-ramai kita ni, hak mati kan, tak mati, itu ayat gana. Nak kata berat-berat pun takut susah hati dia, tak ada dia ni. Tapi maknanya, tak ada keyakinan bahawa kita ni, jangan semaya subuh, biasa. Tidak yakin sikit ada. Dan begitu juga, hak kita semaya Isya tadi, kita, waktu lepas muarik, kita tidak yakin bahawa dia, kalau aku ni semaya Isya. Oleh yang demikian, oleh kerana kita ni dengan tak dan, maka setiap kali kita ada keluar semaya, esok pagi esok kalau kita ada keluar semaya subuh, semaya molek. Kerana jangan jadi semaya subuh kita nak semaya ni cacat. Bila cacat sah tu tidak terima, sama sebut tadi dah. Bila tak terima, maka siapa dia? Jom nak mati semaya kita tidak tu. Kebetulan sama ada cacat atau tidak cacat, terima atau tidak terima, Tuhan tidak wayak kita lalu dunia. Lepas ada kita usaha Isa sani lah. Lepas ada kita usaha Isa ni. Kita yakin ke supaya kita ni Tuhan terima. Tak yakin. Boleh jadi langit itu kerja tunggu supaya. Nak masuk langit yang pertama, dia tak ada langit pertama, kerja dulu. Dia tak maya atau busuk bangga. Dia begitu belah tani. Tunggu tanah pada lasak bumi kata kerja naik. Kalau tak nak kata pula. Tunggu, gapuk kerja, gapuk busuk bangga kata bumi. Begitulah turun, naik, kata orang melekat atas terima, turun ke bawah, melekat jaga bumi tak terima juga. Ya kita, dia tak tahu. Kita tu punya saya saat ni, tak tahu. Bila kedai Allah Ta'ala yang tak tahu kepala lah, semaya Isa kat saat ni, kita tak terima dah. Maka kita tahu tak ada mati esok. Lepas pada mati esok baru tahu. Oh, semaya Isa aku ni masjid dalam belakang 9,000 bulan, 8 bulan gitu. Tak terima. Kita tak semaya ni kita. Yang tak ni. Kalau kita mati tak ada dia ni. Jadi oleh yang demikian. Sementara kita hidup, lelah ni kita hidup, Isa saat ni pun kalau boleh semaya cuma benar, dan serupa akan datang ni cuma benar. Kerana bila kita mati, tak ada orang yang nak tulis semaya kita. Sebab Yazid kata, hey Yazid, bila mu mati, siapa dia nak tolong semaya kamu? Hak semaya mana semaya, hak mu cacat. Hak mu semaya cacat di muka dunia itu. Jadi oleh yang demikian, bila mu yakin tak ada orang jadi kolim untuk nak tolong semaya kamu, maka bila tiap-tiap kali tu semaya cuma benar, semaya molek benar, bila sudah salam dekat keluar tak, bila tak ambil buku-buku tak, tu naik pas langit tangga, langit kedua, pas langit kedua, langit ketiga, semua bila tak ambil bakat tahiyah belakang tu, minta terima kasih belakang, kalau semaya kita hak semaya sini-sini ni, Tuhan makbul. Itu dia dulu. Begitu juga wa man za yasumu hatta badal maut. Begitu masalah puasa, baik puasa fardu, setiap kali kita puasa ni lagu ni. Aku ni puasa lah, tapi tak betul lagi Tuhan terima fardhu. Tapi walau bagaimanapun, bila kita ingat mati semua, mati tak ada semua dalam kepala kita, maka setiap hari yang kita puasa tu kita puasa dengan cermat semua, bila takut tak cermat tak Tuhan tak terima, dan Tuhan tak terima tak layak kita, Tuhan ada. Sesok pada mati baru tahu, oh puasa tahu sikit-sikit rupa tak terima. Ketika siapa dia jom nak berlaku nak puasa balik kita, tak ada dah. Bila tak ada, maka kita puasa dengan cermat. Puasa dengan cermat, belajar dengan cermat, mengaji dengan cermat, etikak dengan cermat, serba kita cermat belakang. Bila kita mati tak ada sabuk hak cacat, tak ada sabuk hak jejak, boleh belakang. Satu dia. Jadi benar lagu tak boleh buat kalau kita ni lupa pada mati dan lalang pada mati. Jadi layan kita yang kita baca ni ada satu soalan. Semaya hak kita baca tak uti gapo sekarang. Cumanya kita ni kita baca. Jadi dia ni. Dia masalahnya begini. Masalahnya bila kita semaya sepama sebut tadi, kena semaya luar, kena semaya batin sama. Luar mulut je baca. Batin je khusyuk. Nampak? Tubuh je rokok. Batin je khusyuk. Kepala kita je sujud. Batin kita je khusyuk. Baik. Belah mana adik kakak nak fikir hati kita nak khusyuk, sedangkan kita sendiri tak erti apa kita baca. Bila orang yang erti baca, orang yang erti makna baca, tu pun tak tentu lagi, tidak khusyuk-khusyuk. Kalau kira orang yang erti baca, tidak khusyuk lalu, orang Arab ada saya betul lah ni aku lah.
Kalau arak-arak ni tidak, kau dia baca arak. Jadi dia ni. Tiba-tiba, adakah kita yakin orang syurga berlaku? Tak juga. Arak dan syurga, dan berlaku. Tak dia ni. Jadi, oleh yang demikian, satu daripada cara nak subuh kita ni khusyuk sebenarnya, ialah kita kena reti benda kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, dah dia benar. Subhana rabbiyal a'la, dah dia benar. Rabbighfirli warhamni, dah dia benar. Supaya mulut kita ni terikat dengan hati, dan hati kita terikat dengan mulut. Bila hati kita terikat dengan mulut yang kita baca, tak ada peluang lah bagi dia nak pergi rata-rata tu. Bila hati sebutir. Bila hati sebutir, dia tamak keting lah mulut dia tu. Kita hanya bagilah kita melalui bacaan ni, tak ada peluang dia nak pergi rata-rata. Hati dia kucur ya, maka kita diminta mengaji apa kita baca. Jadi kalau kita semaya tak uti ke persekau cuma uti baca ya, maka jawabnya kena mengaji biar reti dah benda kita baca, supaya bila kita reti tu hati kita terikat seorang-seorang dengan mulut kita. Hasil daripada terikat tu maka tak ada peluang dia nak buaya atau nak digabar atau tak ada. Hati dijawab. Kalau kita berani bercakap, amba tak reti sudah apa ustaz hati amba khusyuk ya sama. Tak apa saya tu ya. Tapi dia boleh cakap kalau sebab sebut tadi hak reti sudah berani cakap. Seperti itu orang yang tadi kita dengar. Sayyidina Ali. Nabi kata siapa dia boleh semaya, dia di awal sampai ke akhir, hati dia terus lurus khusyuk Allah. Sayyidina Ali kata amba. Nabi kata kalau mu boleh semaya lagu tu, aku nak beri kamu baju aku ni, aku nak beri selah kamu. Tak ada dua lah. Nabi Sayyidina Allah pun Allah akbar akad kedai. Akad. Kalau Sayyidina Ali itu kita kata pendatu dia lagi, topu dia lagi, aling dia tiru. Dah jadi dia siapa khalifah, jadi khalifah dia ni. Sudah bayar dia kata Allah ya Rasulullah. Allah dia ingat diri, dia kata Allah kalau boleh dua lah sekaligus. Nabi janji nak islah ya. Siapa dia semaya khusyuk tawaduk dari awal sampai ke akhir, aku nak beri dua lah baju aku, selah baju aku. Tiba-tiba aku teringatlah mayat, aku nak beri dua lah aku balik pada selah ada dia. Yang ada buah juga. Tu Sayyidina Ali, reti, baca dia kira lah, makna ingat. Jadi kalau setahun ni reti baca terpengaruh juga dengan benda lagu ni, maka kita yang Melayu, ngaji tu jaga-jaga, di balai ingat kemati pun jaga-jaga. Amba dah berasa payah lah nak cekuk. Cekuk bahawa kita boleh khusyuk Allah ni keadaan kita tidak reti makna dia. Tak benar, tidak ada banyak makna sembahyang. Dia baca hak telur, dia mula kiamat, dia mula dunia ada hujat Nabi Muhammad pakai, mak dia baca hak telur, dia dah hak telur. Kalau kita tak sengaja lagi kak, saja lah tadi. Kalau kata nak hafal Quran sebuah, nak sabar berat. Dia tak kecil hak telur, ya. Buat pada jemput tak. Dia dah hafal tu. Jadi dia ni, tiba-tiba tak seliti juga kak. Cara panggil, tak turut lah panggil. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. Tengok cerita orang panggil orang soleh. Dia kita diminta itu sangat, tahu sangat kita dia. Umar bin Abdul Aziz. Dia ni orang panggil khalifah yang kelima. Kalau kita duduk dengar sama khalifah ni tak lagi dia ni. Tapi setengah-setengah ulamanya masuk nama Umar bin Abdul Aziz ni dalam senarai khalifah juga. Dia khalifah yang kelima lah. Umar ni bukan Umar tu dah. Umar tu nama Umar bin Khattab. Kalau ni Umar bin Abdul Aziz. Dia ni buat tak berjauh dia ni. Dekat dia nak mati, dia panggil anak-anak dia. Dia kata anak-anak belakang, ayah mati ni tak tinggal apa sekarang. Tak tinggal apa sekarang. Dah ayah tidak lantik. Mung jadi tok mulu ko, jadi tok gawo ko. Dia ni khalifah. Khalifah tu agung lah. Dan menjadi tu agung. Dia tu agung apa ni. Jadi kalau dia sebagai tu agung, nak latih anak dia jadi tok mulu ko seorang, tok gawo ko seorang, kerana jabatan ko, boleh berdoa. Jadi dia ni. Anak pula ramah dan ramah anak aku ni ambil lah seorang, jadi tok gawo ko berapa. Orang tak boleh kata apa. Tapi celak Umar dia. Dia tidak nanti anak dia sendiri jadi khalifah, jadi pegawai. Dia kata begini. Dia kata, ya aku tidak lantikmu, ya ayah tidak lantikmu semua ni jadi muka jawab saya. Kerana begini. Kerana kalau mu orang baik-baik belakang, kalau mu ni orang soleh-soleh belakang, maka orang soleh memang duduk di bawah jagaan Tuhan.
Wallahu yatawalla salihin, kata dia dalam ayat Quran sebut Allah Ta'ala dia jaga orang soleh. Jadi bila Allah Ta'ala sanggup dia jaga orang soleh, maka kalau mu orang soleh mati, tak payah aku beri kerja lah. Panahlah Allah Ta'ala saya beri rezeki betul. Baik. Kalau mu orang jahat, maka mu orang jahat tak tidak bahasa aku dan nanti mu jadi jaga negeri ni. Innama waliyukum Allah wa rasulul ladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Kalau orang jaga negeri ni, orang mukmin, semaya, beri zakat, dia duduk bersama-sama dengan orang Islam. Itu mana? Innama waliyukum Allah. Jadi ulama ni kata dia, dia kecil hatilah kaya kalau yang tidak menjawab telefon. Kerana kalau mu ni orang jahat, maka tidak bahasa jadi ketua orang. Dan kalau mu ni orang baik, maka memang Allah Ta'ala dia jaga. Apa susah dia jawab telefon? Siapa salah tu dia, cahaya Tuhan. Baik. Malam ni kita dengar cerita dia masalah mati. Bagaimana? Kata dia, Umar bin Abdul Aziz, pernah dia panggil tutup dulu. Dia panggil ulama-ulama tutup dulu lah. Kita panggil dia ni. Panggil tutup dulu umur dia. Kerja dia apa dia? Kerjanya bila tutup dulu lama, fayatadzakaruna al-maut. Maka pakak buaya mati, wal qiyamata pakak buaya kelan kabut akhirat lah. Apa ni kiamat, wal akhirah dan kelan kabut akhirat. Tok Guru ni rakyat hadis mengenai mati, Tok Guru tu rakyat hadis mengenai dengan kiamat, Tok Guru tu rakyat hadis mengenai akhirat, Tok Guru ni rakyat hadis mengenai dengan kubur. Maka akhir sekali fayabkuna, yang menyebabkan orang ni teriak belaka, hatta ka'anna baina aydihim janazah, seakan-akan teriak cekut besoknya, seakan-akan ada orang mati di rumah. Kata kau pikat tu. Ini Umar bin Aziz, dan tutup bujana itu. Kita lalu panggil usrah lah. Kita panggil pokok kita 45 orang pokok tu dulu. Orang ni waktu bi ayat mengenai mati, waktu bi hadis mengenai kiamat, waktu bi ayat. Ni apa sayu punya sayu hati, teriak, mu teriak, aku teriak. Hasil daripada teriak ni, maka orang manusia ni pertama beringat hidup di muka dunia. Teriak punya banyaknya, seakan-akan di rumah tu ada berlaku kematian. Ada berlaku kematianmu, ada berlaku kematianmu. Sebagaimana kita ni bila mati anak, mati saya teriak. Jadi dia tapi itu juga pokok ni yang tutup dulu ni pakai teriak, berlaku mati, seakan-akan ada kematian di rumah dia. Enggak kita ni berkali setahun, tak payah teriak sekali, tiga tahu hidup kita lagi teriak dia ada dua sebutir air mata, ingat ke kena, ingat ke azab kubur, ingat ke berapa, bahkan tak ada tu kijahir kita lah. Amba baik, adik kakak baik, dia ada masa-masa tertentu kita dengar hadis-hadis bini, ayat-ayat bini, kalau untuk siapa teriak mengisak-mengisak pun air mata kita boleh ingatlah mana lah aku Tuhan waktu aku duduk dalam kubur. Atas muka dunia ni rumah kat luar, boleh malam-malam kat ceruk, sahabat-sahabat ramai makan dah. Tapi lagu ni juga aku Tuhan kalau aku duduk dalam kubur. Kalau aku duduk tengok bila cik aku mati hari tu kat sana belak kubur, sepitnya kubur belak bubuk, tak tahu makan berapa sekarang, tak teriak, tak suka, tak menangis, tak belau, tak tahu. Kita belah lagu ni seorang diri, ada masa kita ingat pada Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut air mata yang terbit daripada mata kita walaupun sebesar pada lalat, kerana ingat mati, kerana ingat ke neraka, kerana ingat ke dosa, lebih rega pada Allah Ta'ala daripada rega bumi ni seluruh. Bila bumi ni 1000 juta misalnya, maka di pandangan Allah Ta'ala mahal lagi nilai air mata terbit daripada mata kita walaupun sebesar pada lalat, kerana kita belah ingat pada Tuhan, ingat pada mati, ingat pada syurga neraka, ingat sembahyang. Hati dia tutup. Akhir sekalinya, waqala Abu Nu'aim, kana Thawri idza dhukira al-maut la yuntafa'u bi ayyaman, fa in su'ila 'an shay'in qala adri la adri. Seorang sahabat lagi, seorang alim lagi namanya Sufyan Thawri. Sufyan Thawri kata dia bila orang sebut mati, bila orang ada orang mati, atau bila ada hadis buat cakap mati, bila ada ayat Quran menyebut mati, la yuntafa'u bihi ayyaman. Dia yang siapa kau fikir tak boleh buat kata sekarang, tak iman. Bila dia dengar masalah mati, maka jadi letih tubuh badan dia, tak boleh buat kerja gafus sekali, tak boleh mengajar, tak boleh gafus semua sekali, dia tidak faham kata dia. Dan ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأثنى عليه
depan Nabi. Maknanya satu orang tu pergi jumpa Nabi, paroyak, perihal satu orang. Dan waktu dia sebut tu dia puji. Orang ni ya Rasulullah baik. Untuk kita molek, semaya dan bagus, piti mahala, kira cara orang jauh. Satu orang lagi puji orang lain depan Nabi. Kemudian Nabi-nya tanya balik. Kaifa zikruhu lil maut? Nabi kata baiklah hak mu nak puji tu moleklah. Tapi aku nak tanya mu sepatut. Dalam masalah dia, dalam masalah mati-mati ni belah mana, sebanyak mana ingatan dia? Dalam sepanjang-panjang yang duduk bersaing dengan dia tu, berapa kali dia bersungguh perihal mati, berapa kali dia nasihat kamu supaya mengingat kepada mati. Nabi tanya kata, Falam yuzkar zalika anhu. Jawab waktu dia kata, masalah mati ni tak ada bunyi khabar dia bersungguh. Tak ada bunyi khabar dia nasihat kat orang supaya ingat mati. Maka Nabi pun jawab, dia kata, ma huwa kama taqulu. Kalau setara tu tak serupa dengan hak mulut sebut depan aku. Mulut puji kat aku orang yang jauh, orang yang baik. Kalau mulut puji baik-baik tu tak kena lagi. Orang yang benar-benar baik ni ialah orang yang selalu sungguh masalah mati. Bila kecek dengan orang agak sungguh mati. Bila waktu ayat tak mantap lepas daripada cakap mati ni. Ini oleh yang mikir kalau dia perangai molek depan dia bertugas ni, maka boleh jadi aku wah boleh jadi dia ni yang panggil menyengat. Jika dia rajin, jika dia malah boleh jadi dia malah. Kalau dia hidup depan tu boleh jadi kebetulan jika dia rajin, boleh jadi jika dia malah dia buat lagu lain. Kalau ingat kematian tak ada pilihan dia malah rajin, dia rajin semua. Tak ada pilihan dia malah. Kenapa? Bila malah ni nak malah buat menunggu mati dia suruh bunuh semua ni. Jadi menyebabkan ingat pada mati ni merupakan kuasa dan tenaga mencetuskan perasaan dalam hati kita bagi membuat kita ni rajin terus-menerus. Ni arti rajin maya. Kalau kita mega pun kita cermat dalam perniagaan kita, tidak kira nak nipu orang, tidak kira nak sorok barang, tidak kira nak ambil untung banyak, tidak kira nak dapat kerja. Kalau kita janji dengan orang pun kita akan sepenuh semua amanah janji kita ni, tidak kira nak buka janji, dia berapa. Kenapa? Dia ingat mati. Bila aku mati kat perniagaan aku pun, perniagaan haram, semaya aku pun sudah tidak makbul, dia kira bercara aku pun termasuklah kira bercara Allah menafik. Seperti sekatnya. Sallallahu alaihi wasallam.